Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status COVID-19 di 10 negara ASEAN dan peluang berhaji. Sebelum meneruskan tontonan video ini, sila subscribe, like, share dan komen. Status COVID-19 di negara-negara ASEAN. Pertama di Singapura. Ini kalau kita tengok dari segi kes baharu setiap harinya, dia menaik, lepas tu dia menurun. Sekarang ni dalam trend menurun. Jadi sekitar 4 hari bulan Jun ni sekitar berapa tu? 517. Dan kalau kita tengok aktif kesnya di Singapura ni, dia sedang dalam menurun. Ada naik sedikit ni. Ini situasi ni seolah-olahnya macam kita di Malaysia di permulaan PKP 4 sekitar akhir bulan April. Jadi maknanya ini sebulan Malaysia dalam situasi seperti ini, lebih kurang sebulan yang lepas lah. Tapi setidak-tidaknya Singapura sekarang ni sudah dalam peringkat menurun. Indonesia pula dari segi kes baru setiap harinya dalam kes menaik. Ini menaik, walaupun ada naik turunnya, tapi trend keseluruhannya tu adalah dalam menaik. Dan pada 4 hari bulan Jun tu, kes baru pada hari tersebut adalah 585. Lebih kurang lah dengan Singapura 517. Tetapi kalau kita tengok dia punya aktif kes dia masih mencanak naik. Belum ada tanda menurun. Macam ni kan dah menurun. Macam di Indonesia ni kita belum sampai, kita belum nampak mana puncaknya. Jadi masih menaik lagi. Sampai mana kita tak tahu lagi. Apakah jauh lagi ataupun dah dekat, kita tak tahu. Pasal dia dalam proses. Macam kalau Singapura ni masih menaik macam ni lah kan. Yang ininya tak ada lagi. Jadi kita tak tahu berapa lama lagi untuk dia nak menaik. Dan kes barunya sekarang ni masih lagi dalam trend menaik. Jadinya masih dalam keadaan bahaya lah kalau macam gitu tu di Indonesia ni kan. Dan kita tengok pula di Filipina. Filipina ni memulanya dah agak flatten lah macam ni kan. Tapi tiba-tiba pula kat sini ni naik hujung bulan Mei dengan awal bulan Jun ni, naik pulanya kat sini. Iaitu dari graf kes baru setiap harinya. Pada 4 hari bulan Jun tu 751 kes. Tinggi ni. Tadi Indonesia dengan Singapura 500 lebih je kan, ni 700 lebih. Maknanya Filipina ni menaik lagi lah. Filipina ni yang ketiga selepas Singapura dan Indonesia dari segi jumlah kes positifnya. Ini 20,000 dengan 987 kematian. Jadi kes baru pada 4 hari bulan ni semalam lah 751. Jadi tinggi ni. Dan sama seperti Indonesia, dia punya aktif kesnya masih mencanak naik. Ni lagi drastik. Yalah, ni tinggi naik macam ini kan. Sebelum tu pun menaik juga. Tapi ini lagi lah mencanak naik. Jadi Indonesia dengan Filipina ni situasinya masih kita tak tahu lagi di mana puncak daripada aktif kes tu. Jangan cerita menurunnya, puncaknya kita belum nampak. Jadi keadaan yang macam ini masih dalam situasi bahaya lagi lah. Macam Malaysia ni, dia dah menurun, tetapi ni menaik semula ni apabila pihak immigration membuat penangkapan parti pendatang asing tanpa izin dan dimasukkan ke dalam, dan mereka semua ni dimasukkan ke depo-depo immigration, depo-depo tahanan immigration, dan di sana mereka dibuat ujian, dibuat test lah, dan kelihatannya sepertinya tu tinggi peratusannya. Jadi maknanya pendatang asing ni peratusan berjangkitnya tinggi berbanding dengan warga negara. Jadi mereka tu ditangkap dan didapati banyak yang ada kes positif. Macam hari semalamnya 277 kes ni, 270-nya adalah daripada satu kamp, iaitu kamp Bukit Jalil. Maknanya parti yang dah ditangkap dan dihimpunkan di depo tahanan Bukit Jalil tu. Jadi maknanya membahaya jugalah. Maknanya jadi kalau macam itu, bagaimana dengan parti yang berada di luar, yang masih bersama masyarakat? Jadi macam itulah yang kita rasakan berada dalam keadaan bahaya jugalah tu. Dengan adanya masalah kebolehjangkitan di pihak parti dan juga bukan warga negara ni kelihatannya tinggi. Itu yang jadinya menaik semula ni. Jadi kalau diambil kepada
apa ni, kes aktif untuk warga negara dan kes lokal, adanya yang ini dah menurun macam gitu dah. Yang ini ni ada dalam video sebelum ni saya ada bincangkan itu. Jadi kita dah hampir kepada 10%. Ni paling tinggi ni kan 2600, jadi 10% nya 260. Jadi kita dah 300 berapa tu, 48 kalau tak silap tu, dari segi kes aktif tempatan warga negara. Tu jadi dah dekat. Jadi ini pula kes di Thailand. Thailand memang dah menurun sangat lah. Jadi kalau kita tengok dari segi aktif kesnya, dah boleh pun kalau nak dikatakan seperti mana di New Zealand, nak dikatakan bebas daripada wabak coronavirus ni. Macam New Zealand memang dah mengisytiharkan bahawa negaranya bebas daripada coronavirus. Thailand ni kalau ikut trendnya tu, memang dah boleh lah dikatakan sebagai bebas. Vietnam pula, kalau kita tengoknya, dia dah menurun, tetapi dia belum sampai lagi kepada tingkat 10%. Ni masalah dia ni kan. Dia masih ada lagi tu. Kalau kita nak kirakan tu, kes dia ada 328. Dia tak ada kematian di sana. Lepas tu pula yang sembuh 307. Berapa tu jadinya? Ada 21 lagi. Ni 21 lagi kes yang positif di sana. Jadi kena baik tu dia belum 10% lagi. Pasal dia kan 150 jadi lebih kurang 15. Baru bawah daripada 10%. Jadi itulah situasi di Vietnam. Jadi walaupun kelihatannya Vietnam ni dah nampak macam dah okey, tetapi dari segi numbers dia masih ada lagi lah tu. Kalau tengok graf ni ada perlukan perhatian jugalah lagi. Ada beberapa kes lagi tu di sana. Ni Myanmar. Myanmar ni situasinya dia ni tak banyak, dia naik turun kesnya setiap harinya ni, tak menentu kan. Jadi Myanmar ni lebih kurangnya situasi macam kita di Malaysia. Dia dah menurun, lepas tu dia naik balik. Cuma dia masih jauh lagi lah tu. Tapi situasinya seperti mana Malaysia. Kalau kita tengok Brunei memang dah cantik lah. Dah boleh lah dikatakan diisytiharkan sebagai bebas coronavirus seperti mana New Zealand. Macam ni kan. Kalau kita ambil ni 141. Lepas tu 2, jadi tinggal kematian 2, jadi 139 dah sembuh 138, dia tinggal seorang je. Kamboja ni kalau kita tengok dari sudut aktif kesnya, kes dia tak banyak dekat sana, 125 je. Jadi 123 dah sembuh, tak ada kematian. Jadi maknanya ada 2 kes aktif lagi lah di sana. Jadi kalau kita tengok pada grafnya memang cantik lah. Dah boleh lah dikatakan bebas dari wabak. Macam situasi di New Zealand lah ni. Maknanya sudah di bawah daripada 10%. Begitu juga di Laos ni, sama. 19 kes sembuh, 18 kes tiada kematian, tinggal 1. Jadi kes aktifnya di Laos. Jadi itu situasi yang ada yang ada di negara-negara ASEAN. Kita ada 10 negara kan. Jadi itu situasi yang ada, status yang ada bagi setiap negara ASEAN. Ni kita tengok situasi di negara kita dan negara jiran Singapura, Thailand, Brunei dan Indonesia. Ini negara-negara yang banyak mengantar jemaah haji ke Mekah lah. Yalah, sekarang ni dah bulan Syawal kan, sekejap lagi sepatutnya datang musim haji. Jadi kita tengok situasinya. Kalau Thailand ni, bahagian selatan Thailand tu kan banyak orang Islam kan. Kalau Thailand ni kalau dari segi negara dia tu dah tak ada masalah lah kalau nak menghantar jemaah haji kan. Begitu juga negara Brunei, dia dah tak ada masalah lah. Maknanya tu dia dah bebas lah daripada coronavirus. Tapi macam Singapura dengan Malaysia ni belum lagi. Kita belum bebas lagi. Jadi mesti malu-malu lah kalau nak hantar tu. Kalau dah sembahyang jemaah pun nasib 12 orang, 40 orang, 30 orang kan. Macam mana kita nak hantar jemaah pergi haji kan. Apa pun kita kena tengok situasi di Arab Saudi, tempat di mana haji dikerjakan lah, di Masjidil Haram tu kan, di Mekah. Jadinya situasi di Arab Saudi ni adalah seperti ini. Jadi kes aktifnya sekian. Jadi kalau peak dia pada dia dah peringkat menurun lah. Tapi peak dia 29,000, maknanya 10% 2,900. Jadi dia sudah berada di sini, jadi jauh lagi. Ini situasi lebih kurangnya pada kita di Malaysia
lebih kurangnya pada sekitar hujung bulan 4, awal PKP 4. Jadinya sekarang ni kita dah sebulan sebelum ni lah, sebulan yang lepas situasi di Malaysia lah. Jadi jauh lagi lah. Sebulan kemudian baru statusnya macam kita di Malaysia sekarang ni, kalaupun ini tak terus naik kan. Jadi gitulah. Jadi bila gitu kita cuba tengok dari sudut berapa lama daripada sekarang kepada Raya Haji jatuh 31 hari bulan Julai kalau ikut kalender lah kan. Ini perkiraan ni dibuat semalam ya, 12 Syawal, hari ni dah 13 Syawal. Jadi tak apa, kita gunakan yang ini dulu. Jadi maknanya tu bulan Jun 30 tolak 4 sini 26, Julai 31 hari, jadi 57 hari. Kalau kira hari ni jadi 56 hari lah. Bulan Syawal pula 30 hari tolak dengan 12 semalam lah. Jadinya berapa tu? 18 Bulan Zulkaidah 29 hari solid. Bulan Zulhijjah 10 hari raya lah, jadi 57. Jadi maksudnya kalau hari ni ini berdasarkan kepada semalam 12 Syawal, hari ni dah 13, jadi maknanya 56 hari. Jadi maksudnya tu daripada hari ini sampai kepada hari wukuf tu 55 hari lah. Wukuf kan pada 9 Zulhijjah. Jadi ada 55 hari lagi daripada sekarang. Jadi sekira-kira kalau kita tengok situasi dekat Arab Saudi, status COVID-19 di Arab Saudi ni agak-agak macam mana ya dalam masa 55 hari ke depan. Walaupun katalah negara kita ni dah boleh semuanya dah macam Thailand pun, tapi kalau dekat Arab Saudi situasinya belum mengizinkan, ya kita tak boleh pergi jugalah. Jadi kalau kita tengok ni kan cenderung untuk kita mengatakan beratlah untuk musim haji kali ini dibuka kepada umat Islam satu dunia. Kalau kita tengok Indonesia lagi masih menaik kes aktif dia. Jadi rasanya Indonesia berat kalau dia nak hantar jemaah haji dia kan ya. Salang kita Malaysia kat sini pun rasanya berat juga nak hantar, pasal masih sembahyang. Itulah sembahyang jemaat masih 12, 30, 40 orang kan. Belum dibuka sepenuhnya. Jadi bila kita tengok situasi ini kan ya, keadaan di Arab Saudi dan negara kita serta negara jiran-jiran kita ni cenderung untuk kita mengatakan bahawa peluang berhaji tahun ini agak tipis lah. Jadi begitulah begitulah status keadaan COVID-19 wabak COVID-19 ni di 10 negara ASEAN dan juga peluang untuk kita berhaji lah pada tahun ini. Jadi begitulah mudah-mudahan perbincangan kita kali ini ada kemanfaatannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.